Salam hormat dan salam sejahtera bersama saya Bu Mawin dalam Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 28 Januari. Lakukan saringan Kediri kit ujian pantas RTK antigen sebelum berjumpa ahli keluarga dan sahabat andai. Itu antara peringatan yang dikongsikan oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian dalam akaun Telegram beliau bersempena sambutan Tahun Baharu Cina yang bakal disambut Selasa depan. Datuk Seri Dr. Sim berkata, pastikan juga tetamu yang datang berkunjung telah melakukan saringan kendiri tersebut bagi mengelak penularan COVID-19. Selain itu, beliau menasihatkan orang ramai untuk lebih selektif dan merekodkan senarai nama tetamu jika menjadi tuan rumah untuk kunjungan Tahun Baharu Cina. Dalam pada itu, orang ramai diingatkan untuk tidak berjumpa atau berkunjung jika tidak sihat walaupun dengan simptom yang ringan atau telah diuji negatif kerana keputusan berkenaan berkemungkinan keputusan yang salah. Datuk Seri Sim turut mengingatkan orang ramai agar mengutamakan sistem pengudaraan yang baik dengan sentiasa membuka pintu dan tingkap semasa menerima kunjungan tetamu. Tuan rumah juga diingatkan untuk melakukan sanitasi selepas majlis selesai. Bekalan daging kingsir segar di negeri ini mencukupi bagi menampung keperluan sambutan Tahun Baharu Cina minggu hadapan. Memberi jaminan tersebut, Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Utom memaklumkan kawasan pengeluaran daging kingsir utama di negeri ini iaitu di bahagian Kuching, Samarahan dan Serian masih bebas daripada penyakit demam babi Afrika ASF. Datuk Seri Dr. Stephen Rudy menerusi kenyataan memaklumkan bahawa Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak telah mengetatkan kawalan pergerakan khinzir hidup ke bahagian lain dengan penambahbaikan prosedur operasi standard SOP. Tambahnya, antara SOP tersebut adalah permit pergerakan dikeluarkan hanya kepada ladang khinzir berlesen dengan kod ladang mereka dan permit pergerakan hendaklah disertakan dengan sijil kesihatan veterina serta pengangkutan yang digunakan perlu dinyah kuman selepas penghantaran ke satu tempat. Selain itu, khinzir akan ditandakan dengan kod ladang atau tag telinga untuk keboleh kesanan dan khinzir hanya boleh disembelih di rumah penyembelihan majlis tempatan atau rumah penyembelihan berlesen jabatan. Tambah Datuk Seri Dr. Stephen Rudy, pihak jabatan akan mengukuh dan mengenakan langkah biosekuriti yang lebih baik bagi mencegah penyakit demam babi Afrika daripada bertapak di kawasan pengeluaran khinzir di wilayah selatan. Sementara itu, beliau turut memberi jaminan bahawa daging khinzir di pasaran telah disembelih di rumah penyembelihan dan selamat untuk dimakan. Baik, sementara itu, Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV Sarawak telah mengemas kini prosedur operasi standard SOP dalam memastikan pergerakan kinsir hidup dari Kuching, Serian dan Samarahan ke Miri adalah selamat sekaligus mengekang penularan penyakit demam babi Afrika ASF. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, SOP itu diperolehi selepas perbincangan bersama pihak JPV Sarawak berikutan kebimbangan pengusaha dan penjual kingsir ternak di Miri terhadap pemberhentian import dari 3 bahagian tersebut. They have listed out the SOP. For now, I would like to thank the veterinary department for studying this matter and come up with SOP. The important thing is we want to ensure that the big movement from Kuching, Samarahan and Serian to Miri is set. And how to prevent the spread of Kuching, Serian, Samarahan at the moment is okay. Beliau memaklumkan bahawa 62% daripada bekalan khinzir ke Miri datangnya dari bahagian Kuching, Serian dan Samarahan. Manakala pembekalan tempatan di Miri hanya membekalkan 36% dan dari Sibu pula hanya 2% sahaja. Dedahnya bekalan dari Sibu dihentikan. Ekoran penyakit terbabit telah dikesan di bahagian itu. Beliau berkata demikian selepas menghadiri mesyuarat JPV Sarawak bahagian
bahagian Miri. Katanya antara kandungan SOP berkenaan adalah kincir yang diimport daripada kucing, serian dan semarahan perlu diambil daripada ladang ternakan berlesen selain memaklumkan Jabatan Veterina Miri 2 hari lebih awal sebelum mengimport masuk kincir ke Miri. Setakat ini hanya 5 ladang penternakan kincir telah menghantar kod dan lesen ladang. Dalam perkembangan berlainan, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin memaklumkan sebanyak 144,000 biji telur dihantar terus ke Miri. Ekoran bekalan telur daripada pembekal tempatan tidak mencukupi. Datuk Seri Lee berkata isu kekurangan bekalan telur ini berikutan permintaan yang tinggi pada musim perayaan serta kekangan pengeluaran daripada syarikat pengeluar. Beliau turut memaklumkan sebanyak 155,000 biji telur diagihkan semalam susulan kekurangan bekalan itu pada musim perayaan. Dalam pada itu, beliau juga telah mengarahkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Cawangan Miri melakukan pemeriksaan dan pemantauan berkala. Ini memastikan bekalan telur sentiasa mencukupi dan memenuhi permintaan pembeli selain mengelakkan kenaikan harga yang mendadak. Harga telur yang ditetapkan dalam senarai skim harga maksimum keluarga Malaysia bagi sebiji telur ayam grade A adalah 43 sen pada harga borong dan 45 sen untuk harga runcit. Bagi telur grade B pula ialah 41 sen untuk harga borong dan 43 sen pada harga runcit. Manakala grade C 39 sen bagi harga borong dan 41 sen harga runcit. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taim Mahmud semalam menerima kunjungan hormat daripada Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak yang baru, Nazrul Hakim Madnoh. Nazrul Hakim memaklumkan pertemuan itu bagi membincangkan hubungan kerjasama yang telah terjalin antara RTM Sarawak dan Kerajaan Negeri. Nasrul berkata perjumpaan sulung beliau bersama Yang di-Pertua Negeri itu antara lain mengetengahkan hal ehwal semasa pembangunan di Sarawak selain terus menyediakan rancangan siaran televisyen dan radio yang relevan dan terbaik untuk rakyat di negeri ini. Ini mendekatkan lagi lah hubungan antara Jabatan Penyiaran dengan Kerajaan Negeri, terutama sekali di pihak istana lah. So saya rasa kita mampu meneruskan lagi lah program-program kerjasama yang kita buat selama ini dengan baik dan kita mampu teruskan. Itu harapan kita. Dan tadi pun secara tidak langsung apabila Tun sendiri menyatakan bahawa bintang kecil dan bintang Piramli itu harus diteruskan. So insyaAllah this year kita akan laksanakan. Dan berkata demikian kepada pemberita di kediaman rasmi Yang di-Pertua Negeri di Demak Jaya, Petrajaya, Kuching. Program Jualan Keluarga Malaysia anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP mendapat sambutan yang menggalakkan daripada penduduk Limbang. Program anjuran bersama Majlis Daerah Limbang, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama dan Persatuan Nelayan Limbang diadakan di Pasar Tamuk Limbang dengan menawarkan pengurangan harga sehingga 20% yang melibatkan 30 jenis barangan keperluan harian. Ketua Cawangan KPDNHEP Limbang, Pulna Matarah memberitahu kerajaan baru-baru ini juga telah mengumumkan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Tahun Baharu Cina iaitu tambahan kepada skim harga maksimum keluarga Malaysia. Sebanyak 6 jenis barang keperluan tambahan disenaraikan di dalam SHMMP yang berkuat kuasa Sabtu ini sehingga 4 Februari depan. Antaranya bawang putih Cina, ikan bawal putih dan daging kincir. Beliau yang ditemui pemberita selepas lawatan ke program tersebut turut memberitahu sepanjang pelaksanaan skim tersebut, beliau berharap peniaga supaya terus mengamalkan etika perniagaan yang baik. Selain itu, beliau berharap pengguna juga membuat aduan sekiranya mendapati barang kawalan melebihi harga yang ditetapkan kerajaan. Waris seorang pesakit Kuan Ah Hiong yang telah meninggal dunia pada 20 Januari lalu diminta untuk menuntut mayat mendiang yang kini ditempatkan di Rumah Mayat Hospital Umum Sarawak HUS.
Hospital Sentosa Kuching menerusi kenyataan media memaklumkan mendiang yang berasal dari Siburan itu meninggal dunia di Sick Ward Hospital Sentosa Kuching sebelum ditempatkan di HUS untuk tempoh 2 minggu. Justeru waris dimohon untuk ke Hospital Sentosa Kuching dan berhubung dengan Siti Norshakin Abdul Razak atau hubungi di talian 082 61 23 21. Bank Rakyat komited menyediakan perkhidmatan dan akses perbankan kepada rakyat Sarawak termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman negeri ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Syed Abdul Aziz Syed Hassan memberitahu Bank Rakyat telah beroperasi di Sarawak selama 28 tahun sejak tahun 1994 telah memperluaskan akses perbankan di seluruh negeri. Datuk Syed Abdul Aziz menjelaskan syarikat perbankan itu turut menyediakan kemudahan bank bergerak yang berpusat di Bintulu bagi kemudahan komuniti di kawasan luar bandar selain menyediakan mesin pengeluaran wang automatik bagi memberi akses kepada penduduk luar bandar seperti di Semunjan, Tebeduk, Kabong, Roban, Julau, Suai dan Tatau. Beliau menerusi kenyataan media memaklumkan perbankan itu turut menganjurkan program Sejahtera Kenyalang Bank Rakyat yang melibatkan beberapa inisiatif bagi membantu usahawan di negeri ini mulai semalam sehingga esok. Sebanyak 19 kes baru COVID-19 dilaporkan di Sarawak semalam yang melibatkan 8 buah daerah dan ini menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di negeri ini meningkat kepada 252,751 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN menerusi kenyataan media memaklumkan daripada jumlah kes tersebut, 10 kes adalah kategori 1 manakala 9 kes kategori 2. 8 daerah yang mencatatkan kes baru ialah Sibu dan Kuching masing-masing dengan 5 kes, manakala daerah Miri 3 kes, Song 2 kes, sementara 1 kes di Kapit, Limbang, Samarahan dan Bukit Mabung. Dalam pada itu, sebanyak 7 kompaun dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia melibatkan daerah Kuching atas kesalahan gagal mengimbas kod QR My Sejahtera atau mencatat kehadiran sebelum memasuki premis. Dalam kenyataan media yang sama, Jabatan Bomba dan Penyelamat melaporkan 3 operasi nyah cemar harian dilakukan, iaitu di Kuching, Sri Aman dan Limbang. Sementara itu, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan melaporkan sebanyak 76 operasi nyah cemar telah dilaksanakan di 10 majlis daerah seluruh negeri. Baik saudara, sekian berita pagi Sarawak edisi Jumaat 28 Januari. Terus patuhi SOP COVID-19 yang sahih hanya di RTM. Salam hormat.